Salam sejahtera, Anda kini bersama saya Ramana Aming dalam Berita Sabah. Tuntutan 40% hak Sabah dalam Perlembagaan Persekutuan akan dirujuk ke mahkamah sekiranya Kerajaan Persekutuan berdegil untuk menghapuskannya. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, ia bercanggah dengan apa yang termaktub dalam perlembagaan sekaligus menafikan hak-hak yang sepatutnya dinikmati rakyat Sabah selama ini. Jika sekiranya tidak ada interpretation yang muktamad tentang perkara ini, barangkali ini salah satu lagi perkara yang perlu kita rujuk kepada mahkamah. Biar mahkamah yang menentukan sebenarnya. Sabah tidak dapat menerima itu sebab kita tahu. Apabila di tubuhnya Malaysia ini, maka formula yang telah digunakan adalah formula yang telah digunakan oleh Australia dan juga Kanada apabila berbincang tentang hal revenue sharing di antara negeri dan persekutuan. Nah, perkara ini selama ini telah memberi harapan kepada negeri Sabah, rakyat Sabah bahwa 40% daripada pungutan persekutuan daripada Sabah itu hendak diserahkan kepada Sabah. Tetapi nampaknya pelbagai interpretation yang dibuat. Kementerian Keuangan lain interpretation, kerajaan negeri lain interpretation dan sebagainya. Dan hari ini kita mau lihat, mau dengar apa sebenarnya interpretation terhadap peruntukan dalam perlembagaan persekutuan ini. Beliau berkata demikian dalam persidangan parlimen yang diadakan di Dewan Rakyat semalam. Sementara itu, Madius yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Bersatu APKO turut menyatakan bahawa penghapusan hak tersebut akan menimbulkan satu persoalan baharu dalam perhubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini apabila yang Berhormat Menteri Keuangan menyatakan bahawa hal berkenaan 40% hak Sabah untuk mendapatkan daripada pungutan persekutuan di Sabah, dia mengatakan bahawa ini tidak lagi terpakai, maka ini menimbulkan satu persoalan yang baru dalam hal perhubungan persekutuan dan negeri. Kemudian, Yang Berhormat Menteri, Jabatan Perdana Menteri pula menyatakan bahawa satu formula baru telah dipersetujui dan sebagainya. Seterusnya, keprihatinan Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau sentiasa berterusan tanpa mengira kaum dan agama. Baru-baru ini beliau telah melawat seorang ibu yang uzur bersama anaknya yang kelainan upaya OKU di Tengilan. Menurut Arifin Ngadul, beliau OKU sejak lahir dan menderita sakit gout tahap kronik lebih 20 tahun. Ketika ditemui, beliau meluahkan rasa terharu dan syukur kerana ada pemimpin hadir dan bersimpati dengan nasib mereka. Beralih ke berita bencana. 5 keluarga yang terdiri daripada 17 individu di Kampung Swasta Beaufort dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS akibat kawasan rumah yang dilanda banjir petang Selasa. Menurut Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, individu-individu tersebut terdiri daripada 7 orang lelaki dan 10 orang wanita berjaya dipindahkan ke PPS Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banir. Operasi tersebut dilaksanakan oleh pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Beaufort. Sementara itu, tiada sebarang kecederaan yang dilaporkan akibat daripada banjir tersebut setakat 9.47 pagi semalam. Bagaimanapun, beliau berkata bahawa pemantauan di lokasi banjir masih dijalankan. Seterusnya, perkembangan COVID-19 dalam Sabah. Sabah mencatatkan angka jangkitan baru sebanyak 388 kes, iaitu menurun sebanyak 14 kes semalam. Menurut Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu melaporkan kes tertinggi iaitu 91 kes, diikuti oleh Penampang 50 kes, Tuaran 28 kes dan Keningau 26 kes. Peratusan kes-kes sporadik simptomatik yang berpunca daripada jangkitan sporadik menunjukkan penyusutan namun kekal tinggi iaitu 55.15% daripada keseluruhan kes baru di Sabah semalam. Bagaimanapun, tiada kluster baru yang dilaporkan setakat semalam. Sementara itu, sebanyak 386 daripada 388 kes hari ini adalah dalam kategori 1 dan 2
tiada kes dilaporkan dalam kategori 3 dan 5, manakala 2 kes dalam kategori 4. Sekian saja berita hari ini, saya Ramana Aming, salam hormat.